Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Baik, okey. Hari ini saya nak buat satu kesinambungan bagi episod kita yang lalu. Kerana saya telah menerima beberapa soalan-soalan dan juga analisa-analisa daripada anda untuk kita discuss sama-sama. Sebab apa yang saya perhatikan, rata-rata daripada anda semua yang menghantarkan analisa, uh, hampir majoriti menggunakan kaedah entry lebih awal sebelum munculnya confirmation. Jadi ini adalah satu saya katakan fenomena common mistake yang mana saya pun buat juga dulu. So benda yang sama saya buat juga. Dan hari ini saya dapat lihat ada beberapa rakan-rakan kita yang juga menggunakan kaedah bacaan yang sama, analisa yang sama, cuma entry itu terlebih awal. Itu saja masalah. Analisa semua betul, cuma entry itu terlebih awal sebab belum dapat confirmation. Jadi dekat situ ada risiko dia. Entry awal sebelum confirmation dia ada risiko. So ini adalah common mistake lah. Common mistake untuk trader-trader kita yang barulah, terutama yang baru mengenali BBMA. Baik, saya ada beberapa saya ada terima beberapa Telegram yang masuk, mesej yang masuk ni. Jadi mungkin kita akan go through satu-satu supaya kita boleh share sama-sama lah. Kita boleh belajar ulang kaji sama-sama. Weekend ni kan kita boleh belajar sama-sama, ambil masa, market tengah tutup, inilah masa yang terbaik untuk kita buat ulang kaji dan buat study group mungkin kan. Okey, baik. So jom kita semak. Okey, dekat depan kita ni kita ada EU sebab kita ada terima 2-3 soalan EU yang sama Okey. Kita nampak untuk daily ni kita ada nampak price untuk menghampiri zone re-entry di daily Tapi ini berlaku bila dah malam dah ni. Nah, ni bila price masa opening tu dia ada dekat bawah ni. Opening level ada di bawah sini Jadi kita tak tahu price nak pergi mana. Macam saya katakan, opening price tak tahu nak pergi mana. Bukan price lah, kita lah yang tak tahu. Price tu tahulah dia nak pergi ke mana. Kita yang tak tahu price tu nak pergi mana. Okey. Sekarang ni time frame daily Tapi kita tahu zone kita adalah atas ni. Okey. Bila kita buka time frame kedua, dia opening dekat kawasan sini Opening kawasan sini. Saya tengok sekejap candle yang mana satu 9. Okey, 8, 9. Okey, ni yang merah ni. Yang merah ni. Jadi bila yang merah ni kita dah tahu dia nak cari re-entry. Kita ingat dia dah sampai dah re-entry kat sini. Okey. Jadi bila kita buka di time frame 1, ramai daripada sahabat-sahabat kita nampak ada candle arah kukuh kat sini. Candle arah kukuh. Jadi dia masuk. Okey. Dia masuk dengan harapan yang candle akan terus turun. Okey. Sebenarnya ada 2-3 yang hantar access yang sama screenshot yang sama kepada saya. Okey. Kita tengok tuan-tuan. Sebab tu arah ini belum valid lagi. Sebab arah sell dia berada di atas EMA. Kita nak arah sell berada di bawah EMA. Sebab kenapa kita tak boleh nak fikir nak ambil CS arah sell di atas EMA ni, sebab dia akan jadi macam ni. Walaupun arah kukuh,
di time frame 1. Tapi bila kita buka di time frame kedua, H4, rupa-rupanya arah kukuh di atas EMA tu yang kita nampak tu adalah zone re-entry untuk H4 ni. Trend arah kukuh ni. Kan ada arah kukuh juga. Nampak? Arah kukuh ni perlu buat re-entry. Jadi re-entry dia di mana? Di MA low ni lah. Sebab itu arah kukuh di atas EMA menandakan re-entry itu adalah kepunyaan H4 time frame 2 ni. Nampak? Jadi kalau dalam keadaan macam ni, kalau kita buka H4 ni, asal-asalnya TF3 ni adalah daily kita dan H4 ni adalah TF2. Tapi memandangkan yang re-entry ni berlaku di TF2 H4, jadi automatically kalau kita nak scalping, kita kena habiskan trend yang re-entry ni. Sebab tu kita buka H4 sebagai time frame 3 dan kita buka H1 sebagai time frame 2 dan kita buka M15 sebagai time frame 1. Okey. Cuba tengok tuan-tuan. Sebab tu bila ada re-entry, dekat sini kan buat full setup. Muncul arah kukuh. Dekat full setup ni, MHV ni, buka H1, extreme. Ni extreme kan? Ini setup buku. Setup buku untuk H4. Re-entry, extreme dan full setup. Mana siapa-siapa daripada semalam yang nak dapat keuntungan, kalau dia baca melalui H4 ni sebagai TF3, dia dah boleh ambil untung dah. Dia dah boleh ambil profit. Tapi kalau mereka yang ambil TF3 ni adalah daily, dia belum ada entry lagi. Entry belum ada. Dia akan duduk dan diam. Dia akan tunggu kat dia punya point of entry, zone re-entry sell tu. Even kepada ketika itu pun H4 ni masih lagi belum menyentuh ataupun H4 ni masih lagi jauh daripada top BB. Sebab kita perlukan top BB ni untuk dia buat ekstrim macam ni tuan-tuan. Macam ni. Bila dia sentuh, dia buat ekstrim dan dia menghasilkan arah kukuh, mana re-entry yang ni valid. Ini adalah re-entry untuk yang ni. Re-entry yang pertama. Re-entry yang pertama. Sebab tu dia valid, dia jatuh. Boleh ambil berapa pip ni? Kalau ambil daripada ekstrim ni, dia ambil 50-60 pip dah. Kita takkan ambil sampai bawah lah 90 pip. Kalau macam saya pun masuk sini, saya TP dekat somewhere dekat ni. Dekat low BB ni. Entry saya ambil. Itu memang saya ambil. Okay. Dekat low BB dah TP sudah. Dia bolos, ada momentum, tunggu kat re-entry lah. Yang ni kita ambil dulu, curi dulu. Pasal ni H4. Okay. Sebab tu ramai ingat CSR ni dah menandakan dia akan jatuh. Tidak. CSR ni perlu berada di bawah EMA. Perlu berada di bawah EMA 50 untuk validkan re-entry daily ni. Untuk validkan re-entry daily. Okay. Kenapa? Sebab apa? Ini kalau ini masih lagi dalam keadaan bacaan saya nak kata terbalik pun tak juga. Okey, elok kepada setup ni, selagi dia berada di atas EMA ni, kita abaikan dulu. Okey. Melainkan bila dia telah pun cross EMA 50 ni. Cross EMA 50 kita boleh ambil. Kalau selagi dia tak cross, dan kita abaikan sebab dia mungkin setup untuk time frame yang lain, iaitu H4. Sebab tu kalau kita tunggu kat sini, tu saya kata dulu pun saya pernah buat. Kita baca arah sini, lepas tu dia TP dan re-entry sini kan. Dia naik, kita ingat dia nak buat MHV. Jadi dia dah jadi teknik harapan.
harapan akan MHV dan dia akan turun, tetapi dia akan naik. Dia naik, kita dah MC dah tuan-tuan. Ni sebab ni kalau kita masuk awal lah. Ni kalau kita masuk lebih awal tanpa confirmation. Confirmation tu iaitu CSR sell perlu berada di bawah EMA, CSR buy perlu berada di atas EMA. Contoh macam ni tengok. CSR buy di bawah EMA. Adakah maksudnya dia nak buy? Belum tentu tuan-tuan. Sebab time frame besar masih lagi dalam keadaan sell punya trend. Ini okey, hari Isnin nanti kalau dia naik, okey, hari Isnin ni saya bagi tips untuk hari Isnin. Hari Isnin nanti kalau dia naik, lepas tu dia dah close somewhere beberapa candle dan dia turun. Dia turun dan dia bermain di atas. Sampailah hari Isnin tu tutup. Maka berlakulah CS buy. Ini kita perlu berhati-hati. Jadi bila berlaku CSR buy yang baru, lupakan terus yang untuk sell, lupakan sell. Nanti sebarang penurunan dekat sini, jangan kata ni kita tunggu candle sell yang valid. Dah tak valid dah tuan-tuan. Dah tak valid sebab candle arah sell ini di bawah EMA ni tidak merujuk kepada setup semua ni. Daily dengan H4 ni. Dengan syarat benda ni berlaku hari Selasa. Dia cross hari Selasa, tapi hari Isnin dia dah muncul arah buy. Lupakan semua setup untuk sell, fokus untuk setup buy pula. So ini untuk minggu depan EU. 2-3 orang EU yang masuk tempat yang sama dan cut loss MC pun ada juga. So ini antara cara untuk kita avoid. Perhatikan TF2. Perhatikan TF2. Okey, soalan seterusnya yang saya terima adalah Assalamualaikum tuan. Saya sedikit keliru apabila terjadi seperti ini. Price datang dari atas dan turun ke bawah, buat momentum, lepas tu terus naik tanpa MHV. Kat situ ada reverse CS dari test. Okey, ini berkenaan dengan gold. Okey, kita buka gold dulu Okay. Kita buka gold, dia tunjuk M15. Okey, M15. Jadi kita tukar ini H1, kita tukar sini H4. Okey, baik. Ke mana ni? Loh. Okey, dia tunjuk chart pada 28 Jun. Kita pergi 28 Jun. Okey. Dia ada dekat sini Dia kat sini dia tunjuk momentum. Okey. Soalan dia price datang daripada arah atas. Okey, price datang daripada atas, turun ke bawah, membuat momentum. Okey, ini momentum yang dikatakan, dan terus naik tanpa MHV Okey, dekat situ ada reverse dengan retest. Tanda ekstrim kalau ikut video yang saya share. Tapi bila jadi tanpa MHP kira macam mana? Okey, baik.
Kita besarkan tuan-tuan, kita besarkan. Dan kita pergi balik dekat 28 Julai tu. Okey. Katakanlah ini momentum lah. Katakanlah momentum. Kita tengok dekat sini momentum. Dalam kepala kita mengatakan yang dia nak turun. Dia nak turunlah selepas re-entry tu. Contoh macam ni. Sepatutnya selepas re-entry tu dia akan turun lah. Okay, tetapi dia naik. Sekejap saya identify dulu ini time frame yang keberapa ni. Ni ada extreme. H4 buat re-entry ke ni? Okey. Buat arah rupanya. Okey, baik. Katakanlah kita sekarang ni bila candle arah telah muncul, dia bukan kita entry dekat sini sebenarnya. Okey. Kita entry dekat atas. Okey. Kena ingat tuan-tuan, kita entry dekat atas. Bila muncul candle arah kukuh, kita akan entry dekat atas. Okey. Okey. Dekat situ kita punya setup. Okey. Cuba kita lihat H1 dekat kita punya setup tu ada ekstrim tak? Okey, dia tak nampak ekstrim sangat, dia tidak buat ekstrim sangat. Kat kawasan ni dia tak muncul sangat ekstrim, tetapi dia ada reverse, dia ada reverse retest. Kita buka di time frame M15. Dia terlajak ni M15. Apa yang kita nampak? Dekat M15 kita ada nampak seolah-olah full setup di kawasan atas ni lah. Di kawasan atas. Menandakan dia nak turun ke bawah. Okay. Kalau dia turun level ni dah masuk habis dah ni. Dah habis dah tu. Ni dah habis dah ni, sampai ke low BB tak ada momentum. Ini pun dah sampai MA low. Okey. Tapi bukan itu soalan dia. Soalan dia kenapa dia ekstrim ni terus naik. Okey, adakah momentum ni tidak valid? Adakah momentum yang kita nampak kat bawah ni, momentum sell ni tidak valid? Okey, jawapan dia ya. Kenapa dia tidak valid? Sebab momentum ni adalah ekstrim bagi H1. Okey, kalau kita nak lebih kukuh lagi, H4 ini pun dia dah bagi tahu kita dia adalah candle arah kukuh. Okey, candle arah kukuh walaupun dia dah sentuh, bila dah sentuh, apatah lagi dia dah sentuh low BB. Confirm lah dia dah macam dah habis momentum ataupun dah habis volume. Dan setiap candle arah dia akan naik, membuat re-entry. Okey. Jadi sebab itu dekat mana kita tengok dekat mana dia turun ni. Kita kena pasti dulu dekat mana dia turun. Ya, betul. Inilah yang menghasilkan candle arah kukuh tu. Ni. Kejatuhan yang kita lihat ni, momentum ni, dialah yang menghasilkan candle arah ekstrim dan dialah yang menghasilkan candle arah di H4 tu. Jadi bila kita bermain di kawasan candle arah di time frame besar, dia memang akan membawa kepada floating ataupun kenaikan tanpa diduga. Dia naik sebab dia nak buat re-entry.
Okey. Melainkan kalau bacaan itu terbalik. Contoh, saya ada explain dekat account kita ni. Okey. Melainkan time frame 15 ini digunakan sebagai time frame 3. Itu lain. Time frame 3 dia lain. Sebab apa? Di hujung ni dia akan nampak macam ekstrim sedang berlaku dan ada nampak MHV tapi ada ekstrim, ada MA keluar, dan di time frame di time frame M1 TF1 kita akan dapat lihat full setup. Itu full setup. Tapi itu dalam keadaan yang apa? Yang scalping yang terlampau sangat scalping lah tuan-tuan. Scalping yang terlampau sangat scalping sebenarnya. Tapi kita tak galakkan macam itulah. Kita tak galakkan scalping 1 minit. Cuma sahabat kita ni dah jelaskan memang ada terbalik juga kot bacaan dia. Bacaan dia terbalik. Okey. Kita tengok lagi. Soalan yang seterusnya dia minta Euro GBP Faham tak yang ni yang saya terangkan ni? Kenapa dia naik? Momentum ni dia membawa kepada ekstrim dan dia terus naik kerana kita refer time frame besar, dia membuat ekstrim menandakan tiada lagi kejatuhan. Okey, dan pada masa yang sama H4 pula membuat candle arah. Jadi tuan-tuan candle arah. Jadi bila H4 dia buat candle arah, dia akan mencari re-entry. Itu kita kena alert lah. Memang kita kena alert sebab kita bermain dengan multi time frame. Okey, BBMB ni dia bermain dengan multi time frame. Jadi kita memang kena alert untuk mencari di manakah possible retracement ataupun di manakah possible pergerakan untuk time frame yang kecil itu. Okey. Baik. Kita pergi ke soalan yang seterusnya yang saya terima adalah berkenaan dengan Euro GBP Euro GBP, sekejap saya buka Euro GBP. Okey. Soalannya pada 6 ke 7 hari bulan. Okey. H4 H1. Okey. Soalannya okey. Ni. Assalamualaikum tuan, saya nak bertanya ini CSAK sell. Okey. Jadi price setengah buat re-entry sell kan tuan? Okey. Ketika dia bertanya 1, 2, 3. Okey. Ketika dia bertanya candle masih candle bukan close ke atas lagi candle masih close di bawah. Ketika itu posisi candle di sini. Nampak tak? Sekejap saya tukar color. Okey. Dia punya kenaikan tu kan kat sini rendah lagi kat sini. Bawah mid BB. Okey ni. Masa tu dekat sini Okey. Dia tanya saya. Daily tengah downtrend. Okey.
daily pada 7 hari bulan. Ya, betul. Daily sedang downtrend. Kita buka yang ni, sedang nak refer kan. Okey, ni soalan dia dekat sini. Masa tu candle dia berada dekat sini Ya, masa tu okey ni. Ni arah dekat sini arah sell daily dekat sini, tetapi price masih dekat sini. Okey, ketika dia bertanya tu. Okey, price masih dekat kawasan pangkah ni. Ini kita buang. Okey. Candle arah sell dah muncul dan dia masa tu tengah naik di time frame H4, dia nampak seolah-olah re-entry sell somewhere dekat sini. Okey. Di sini somewhere H4 lah, tapi dia tunjuk kat H4. Saya tak pasti dekat kawasan mana. 1, 2, tapi dekat kawasan kuning tu tuan-tuan. Kawasan kuning. Okey ni. Sini. Okey. Saya jawab dekat dia. Okey, saya jawab dekat sahabat kita ni. Dia tanya saya, ini CSR sell, jadi price tengah buat re-entry sell. Okey. Ini merupakan salah satu daripada common mistake yang selain daripada yang entry awal tu, ini juga merupakan common mistake yang perlu kita hati-hati Sebab apa? Dia bukannya semua candle arah tu adalah arah sebenarnya. Okey. Arah itu bermakna direction. Okey, direction dia perlu candlestick ni, dia direction dia akan buat bila dia dah break sesuatu. Ini petua saya lah. Yes. Previous high ataupun previous low. Okey. Dan kita tengok dekat sini. Candle arah yang dimaksudkan itu masih lagi belum break mana-mana previous low. Di sini. Kecuali kat sini lah. Tapi yang ini dia belum break. Jadi somewhere dekat point sini, di H4 ni, kita boleh buka time frame kecil sebenarnya. Okay. Untuk kita tengok ada tak setup untuk buy. Somewhere. Arah dah muncul. Tengok 15 minit apa jadi. Kita dah boleh nampak dah. Candle buy kesemuanya berada di atas MA50. Okay. Jadi memang dah muncul setup untuk buy. Sebab itu arah ni dia bukannya arah, sebab dia arah yang betul adalah di sini. Sebab berlakunya arah ni, saya punya petua lah, saya punya tips. Arah ini berlaku selepas ekstrim. Tetapi arah yang kita maksudkan yang ini, yang turun ni, dia bukan berlaku selepas ekstrim. Dia berlaku selepas arah yang valid. So ada sedikit kekeliruan di situ. Okay. Jadi kalau boleh kita nak cari arah, biarlah arah yang break benda ni, yang break atas ni. Okay. Cuma kalau time frame kita daily, selepas arah sell ni, kita seharusnya menunggu di zone re-entry dekat sini. Sebab tu bila kita tengok di H4, dia akan membuat sentuhan. Satu candle naik, pecah top BB, ada kadar momentum, tetapi ada candle reverse. Candle yang naik kemudian dia reverse, tidak ada candle berjujukan berterusan naik memecah top BB. Itu adalah ekstrim. Ekstrim nak kenal senang saja. Candle pecah dan candle masuk balik. Kalau momentum, dia akan candle pecah, baru dia masuk untuk membuat re-entry. Kalau dia pecah dan dia masuk balik macam segan-segan keluar and then dia masuk, itu kebiasaannya adalah ekstrim. Cara untuk kita validkan ekstrim ini, kita buka di time frame
Ini re-entry ni re-entry. H1 adalah extreme. Kita buka H1, kita jumpa tak full setup. Extreme, TP wajib naik membuat MHV dan keluar candle arah dan momentum. Ni tidak ada arah, dia terus bagi momentum. Momentum dia bukan turun segan-segan. Dia turun baru dia naik cari re-entry. Ni pun momentum. Naik, turun, naik masuk dalam. Ini momentum. Jadi boleh masuk, ini momentum. Ini keluar, masuk balik segan. Walaupun yang ini momentum, keluar, ambil re-entry, terus mati dekat MHV. Keluar arah kukuh selepas MHV dan ekstrim, maka dia akan menjadi arah yang valid. Okey. Soalan dia, itulah soalan dia sebenarnya. Okey, itu soalan dia. Jadi kalau candle arah tu berlaku tidak break previous low dengan high, tuan-tuan kena kaji balik. Okey. Macam ni juga, previous low, okey, betul, nampak ngam-ngam je. Yang ini dia break yang ni, tapi dia tak break previous yang bawah ni. Dia keluar, dia masuk balik, jadi dia jadi segan-segan. Okey, so itu saja untuk soalan yang 2 Euro GBP. Saya nak cuba skip, saya tengok soalan lain pula. Kita sambung sekejap lagi. Baik, soalan seterusnya. Euro JPY. Okey, baik. Ini tuan-tuan, ini sebenarnya bukan analisa ini cuma postmortem. Maknanya minggu lepas apa yang tuan-tuan dah buat dan kita ulang kaji balik. Okey, ini bukan sesi untuk analisa untuk minggu depan jangan salah faham pula. Euro JPY, saya nak tanya kenapa tak ada ekstrim berlaku. Euro JPY M15. Okey. 7 Julai. Okey, 7 Julai. Ni semua time-time baru saya upload video ni. Okey. Dia highlight dekat sini. Okey. Kenapa tidak ada ekstrim yang berlaku Situ kawasan re-entry sell H4. Okey, M15 TF1, H1 TF2, H4 TF3. Okey, nampak cantik ke bacaan dia kan? Okey, cuma kawan kita ni keliru. Ini re-entry, tu saya cakap, re-entry sell dia betul. Analisa dia betul. H1 kita dah nampak. Ada ekstrim berlaku. Okey, 7 Julai ada ekstrim. Cuma dia nak masuk entry tu, dia nak masuk entry tu, dia tunggu ekstrim. Okey, baik tuan-tuan. Saya juga share dengan jawapan kepada sahabat kita ni juga. Saya katakan okey, betul. Dia buat ekstrim H1 betul buat ekstrim, dan M15 itu dia cucuk CS cucuk top BB dari dalam. Okey, cucuk dari dalam tak lepas. Itu juga merupakan salah satu daripada sifat ekstrim. Kalau kita tunggu ekstrim yang macam ni, yang macam ni, kadang-kadang dia muncul. Kebiasaan memang dia akan muncul, cuma kadang-kadang dia tak muncul. Jadi rugi. Kita akan, padahal kita dah nampak ekstrim menghasilkan candle arah kukuh, dan seterusnya dia buat re-entry. Jadi kawan kita ni, kalau kawan kita ni masuk, kalau sahabat kita ni masuk, dia dah boleh dapat pip dah. Saya tidak menyangkakan anda akan dapat banyak sampai 60 pip. So cukup sekadar 37 pip, 40 pip. Tapi kita nak tengok re-entry H4 ni kat mana mati dia. Jauh ni tuan-tuan. Paling tidak pun kalau nanti ke sini, cari kaos di mana dia berdekatan dengan low BB. Low BB sini, mungkin kat sini BTP 70 pip.
atau sehingga dia bersentuhan 100 pip. TP dulu, then ambil lah. Tunggulah setup tunggu setup. Okey, tengok sini. Katakanlah H4 kita adalah TF3 Saya nak ajar sesuatu. Ni, tengok. Ni arah kukuh. Kemudian buat re-entry. Okey, perasan tak? Saya selalu cakap ni. Turun dia tak break MA10 ni. Tengok dekat kawasan ni. Ada sesuatu. H4 kan? Sebagai TF3, ni re-entry. Okay, dia turun. Buka H1, apa yang kita nampak? Kebiasaannya dia akan tergantung dekat mid BB ni. Nampak dia tergantung. Tapi full setup dia, kita boleh nampak, tuan-tuan, jelas kita boleh nampak. Dekat kawasan, dekat TF M15, nampak? Dia akan bagi ekstrim dekat sini. Kemudian arah kukuh berlaku. Ni arah kukuh berlaku selepas ekstrim. So ini ada sesuatu yang perlu kita lihat sebenarnya. Okey, pun boleh entry juga. Siapa yang masuk H4 sebagai time frame 3? Saya tunggu. Okey, kalau saya tunggu di daily Saya tunggu di daily. Kita akan tengok. Kita akan tunggu sampai kawasan re-entry cell ini. H4 masa tu dia mesti akan berada berdekatan. Dia akan berada berdekatan MA50 dan juga top BB untuk membuat ekstrim. Kat sini kita akan tengok lah. So ini mungkin untuk jangkaan minggu depan. Okey, apa akan berlaku kepada EJ ni minggu depan. Okay. Saya nasihatkan dia, saya nasihat kalau momentum CS break dia akan berterusan candle break. Dan lepas tu baru buat re-entry. Okey. Kemudian dia tanya GJ. Orang yang sama sahabat kita yang sama, dia tanya GJ, JBP, JPY. Okey. M15, GJ M15. H1 dan ini H4. Okey, baik. 9 Julai. Kita buka 9 Julai. Okey, 9 Julai bagus je. Semalam pun. Okey, turun. Okey, sini. Soalan dia. Sini ada CS arah sell kukuh. Tapi kenapa price naik juga? Okey, saya dah MC hari ni. Okey, ni kawan kita yang dah MC hari tu lah. Okey, tak apa, banyak-banyakkan bersabar tuan-tuan. Baik. Bila kita buat multi time frame okey, katakanlah dia nak target re-entry sell kat sini rasanya. Okey, kat sini. Tapi dia termasuk awal. Dia ingat dekat sini. Dia mengingat tapi dia termasuk awal. Dia lupa TF2 tu ada. TF2 tu rupanya tengah buat re-entry. Nampak? TF2 ni baru muncul candle arah dan baru pun buat re-entry. Sebab tu dekat tempat re-entry ni, katakanlah H1 ni sebagai TF3, mana TF2 adalah M15. Jadi M15 dia buat ekstrim. M15 sebagai TF2 dia buat ekstrim. Okey, dan kita buka di time frame 5 minit, kita akan nampak full setup. Nampak full setup MHV dan muncul candle arah kukuh di atas EMA dan selepas ekstrim berlaku. Ini setup untuk kita fahamkan kenapa M15 tu dia belum valid lagi kejatuhan dia.
Okey, belum valid lagi sebab dia bukan berlaku. Satu tips saya nak share dengan anda semua. Bila kita nampak CSR kat sini di time frame kedua tu dia membuat arah bertentangan. Okey. Jadi untuk arah yang berlaku itu, dia perlukan re-entry untuk kesempurnaan trend itu. Ada kala dia tidak membuat re-entry, ada kala dia membuat re-entry. Jadi sekiranya dia membuat re-entry, kita perlu pastikan yang dia naik, dia tak lepas MA10 ni. Barulah ketika itu kita boleh mencari arah yang valid di time frame 1. Kalau time frame 2 dia belum selesai lagi, mana re-entry ni belum lagi telah berlaku tetapi trend itu belum selesai. Sebab re-entry tu dia masih lagi meneruskan perjalanan arah yang tadi tu. Arah yang dia buat tadi tu. Mana arah yang dia buat re-entry untuk arah tadi dan dia meneruskan perjalanan. Kalau perjalanan tu dah terhenti dan barulah dia berpatah balik dekat sini selepas berlakunya penyelesaian trend itu. Bila dah berlaku penyelesaian, dah re-entry, naik tak lepas, selesai, habis cerita, dia akan turun. Carilah candle full setup dekat kawasan tu. Ni cuma selepas itu kawasan bila dia naik ni, kita tak jumpa langsung candle arah kukuh. Jadi tidak ada entry tuan-tuan. Tidak ada entry. Untuk CSR kukuh ni memang tidak akan ada entry. Jadi tak perlulah cari re-entry di apa? Tak perlu masuk entry. Sebab itu BBMA ni dia kena banyak. Dia kena banyak sabar. Kalau kita tak sabar ni dia akan jadi common mistake yang pertama. Common mistake nombor satu, entry lebih awal, early entry, orang putih cakap. Kalau entry lebih awal, dia akan ada risiko, kena fahamkan. Dan yang kedua, kena fahamkan structure. Kena fahamkan structure dia. Kalau tak ada confirmation, masuk pun kena juga. Dia sama adik-beradik dengan entry awal tadi tu. Sebab tu kena sabar tuan-tuan. Kalau tak sabar sebenarnya ramai orang dah untung, dah jutawan dah sebenarnya kalau buat BBMB ni. Tapi BBMB ni dah ada sistem dan you pergi bank pun ada sistem. Saya dulu pernah bekerja dengan salah sebuah bank di Cyberjaya. Saya punya department, saya jaga stok punya department. Kita bantu support department untuk London punya department. So kita bekerja ikut waktu London pukul 3 petang sampai 12 tengah malam. Di sebelah department saya itu adalah FX option. So adalah department di mana diorang ni ambil semua trader order daripada trader di London. Dia ambil order daripada trader di London. So dia akan reconcile, dia akan proses lah. So termasuklah option dan juga FX. So daripada itulah sebenarnya tahun pertama saya mengenali Forex. 2005. Tahun 2005 masa tu account Sen pun tak ada lagi, proses tak ada tuan-tuan. Masa tu account FX Pro 0.1 lot tu $1. 0.1 tu $1. Dia tak ada 10 sen ke 1 sen, tak ada tuan-tuan. Masa tu lagi lah, kalau MC memang MC terus. Okey, baik. Kita tengok lagi ada soalan-soalan yang okey. Salam Bang Reza. Time frame weekly ni currency okey. Cat Chef. Cat Chef ni saya tak pernah tengok tuan-tuan. Dahsyat lah korang ni.
Okey, Chef time frame weekly berlakunya kenaikan dan membuat momentum buy. Weekly dia bantai. Okey, baik. So weekly, daily, H4. Ini betul-betul institution punya trader ni saya rasa ni. Kalau main weekly ni institution punya trader. Nah, kita bilis-bilis je tuan-tuan. Saya bilis je. Saya tak pernah tengok sampai weekly. Okey, time frame weekly berlakunya kenaikan. Dia tunjuk arrow di kawasan di kawasan sini dia tunjuk. Okey. Berlakunya kenaikan dan membuat momentum buy. Okey, sinilah. Okey, kita faham. Okey, kenaikan. Dan membuat re-entry yang valid. Okey, inilah dia re-entry-nya. Yang jauh dengan mid BB. Okey, baik, betul. Apa yang kita cari di time frame daily? Okey. Apa yang kita cari di time frame daily adalah kita cari CS bermain di area MA50. Okey, sekejap. Okey, betul. Ni re-entry dia. Okey, ni re-entry dia. Re-entry untuk weekly. Okay, di kawasan ini daily bermain di MA50. Okey, baik, betul. Extreme di area MA50, extreme atau MHV. Ketika muncul extreme atau MHV, okey. Apa yang kita tunggu adalah next mencari CS arah. Okey. Apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku di TF? Okey, sekejap. Di kawasan ekstrim ini dia mencari MHV dan apa yang dia cari adalah candle arah. Okey, muncul candle arah sampai dekat sini. Baik, melintasi. Okey, baik. Apa yang berlaku di time frame H4? Okey, time frame H4 pula. Okey, baik. Apa bulan tadi tu? 22 April. Maaf, jauhnya. Okey. 22 April 22-23 lah. Okey, baik. Apa yang berlaku di time frame H4 ada CS arah di daily. Okey. Adalah CS arah di daily adalah momentum di H4. So H4 adalah momentum. Itu kefahaman saya tentang re-entry. Okey, kefahaman dia baik, betul. Seperti dalam nota MHB satu trend telah habis jauh dengan MA50 mungkin. Okey, mungkinkah MHB di weekly akan test balik? Baik. Bagi saya ni dah complete tuan-tuan. Okey. Macam seperti yang saya katakan tadi, weekly punya trend arah re-entry dan dia dah buat pun. Selepas re-entry tidak melepasi MA high ni, MA10 ni, yang tebal ni MA10. Okey. Apabila selepas re-entry CS naik dan cuba untuk melintasi ataupun break MA10 ni tidak lepas, re-entry ni dah selesai dan trend ini pun telah selesai sehingga munculnya arah yang baru. Dia buat re-entry, dia naik balik. Okay, dan kita boleh consider. Okay, kita boleh consider macam tu. Tapi bila dia dah berlaku macam ni, bagi saya dah selesai, habis cerita. Dan kita tumpu kepada kawasan sini ada tak petanda dia nak turun. Okay, dia kita nampak ada ekstrim menyentuh, membawa kepada candle arah kukuh. Okay, kita buka H4 tengok ada tak. Ni part ni.
dia dah turun tu dia naik balik kan. Lepas tu nampak tak semuanya turun. Ini petanda dia akan jatuh. Trend dah bermula untuk jatuh. Memvalidkan bukan dia bukan valid lah, dia nak kata, dia memberitahu kepada kita yang ini MHV dah selesai, habis cerita. Re-entry naik tak lepas, habis cerita. Bila cerita dah habis tu, apa dia nak buat? Dia nak patah balik lah, dia akan reverse balik. Okay, so itu yang berlaku di time frame weekly lah. So dia takkan test balik, melainkan bila dia dah sampai di kawasan low BB. Okay, sampai di kawasan low BB ni, dia nak naik, terpulang kepada dia untuk buat re-entry sebab dah berlaku CS arah. Okay, bila berlaku saja CS arah, dia akan buat re-entry untuk arah yang dia buat tadi. Okay, tapi still lagi arah yang belum valid sebab dia ada atas MA50. Monthly pun kita tengok tengah buat buy, re-entry buy dia monthly. Oi, jauhnya tuan-tuan, saya tak pernah buat sampai monthly tuan-tuan. Saya intraday saja tuan-tuan, tak ada sampai simpan berbulan-bulan. Ini sifu-sifu semua ni. Sifu-sifu semua tanya saya ni, agaknya ni main weekly dengan monthly ni. Minta maaf lah tuan-tuan. Tapi saya advise apa yang saya rasa lah. Apa yang pendapat saya, itulah dia. Pendapat saya itulah dia. Kalau sifu lain ada pendapat lain, dan kita lalukan lah. Okay. Baik, itu untuk soalan yang tadi. Okey, soalan seterusnya. Goal. Dia nak ulang kaji apa? Sahabat kita ni nak ulang kaji untuk goal 9 Julai. Okey. H1. Buka ni lah H1. Bersih sikit. Dia buy. Dia buy. Oh, dia buy kat sini. Okey. Lepas tu dia turun. Lepas tu oh, okey. Dia naik, dia turun, dia naik, muncul arah. Okey, betul lah. Okey, ya, dia buy dekat sini tuan-tuan. Buy. Ini contoh entry yang saya buat. Kalau ikutkan re-entry pada H1. Okey. Selepas membuat arah kukuh. Okey, ini arah kukuh dia. Arah kukuh dia ni, okey, baik. Price naik dalam 10 pip. Okey, naik 10 pip. Turun balik. Selalunya saya akan close, tapi nanti bila saya dah close, price terus naik macam dia tahu-tahu saya dah close. Okey, baik. Ini soalan dia selalu kena dajal dengan market. Okey tuan-tuan. Saya dia dah tanya saya ni, jadi saya okey, baik. Saya nasihatkan dia sebenarnya. Saya dah bagi tips bila H1 berada di time frame 3, sebagai time frame 3 berada di kawasan re-entry buy. Okey. Time frame 2 dia akan buat ekstrim. M15. Okey, ni betul, ekstrim. Okey. Jadi tapi kita kena tunggu TF1. Okey, TF1 M5 minit. M5 minit. Okey. Confirmation selepas ni kawasan ekstrim, kawasan re-entry buy tadi Okey. Belum muncul lagi candle arah buy di sini. Jadi kenapa kita nak buy? Ni kawasan ekstrim ni. Ekstrim ni. Ni re-entry buy. Ni. Okey, kenapa kita nak buy? Itu soalan dia. Lagipun CS arah pun telah pun muncul. Jadi
dia mungkin akan test dekat si kawasan sini, low, paling low ni. Ni. Dia tak lepas pun. Jadi dia naik lah lepas tu. So mungkin kawan kita ni dah profil lah. Kita tak tahulah kan. Harap-harap dia dah profil lah. Okay. Dan kebetulan saya pun ada position. Saya curi kat sini. Saya curi position dekat sini. Saya close somewhere dekat betul-betul dekat kawasan sini. Tapi atas sikit rasanya. Lebih kurang macam ni. Saya macam ni. Atas sikit. Saya sempat ambil. Saya sempat ambil dalam 50 pip saya ambil tu. Takkan masuk awal sangat. Saya dah curi sikit ni. Kat sini kot. Selepas ekstrim ni saya dah curi kat sini. Okey. Sampai kat sini. Soalan dia lepas baik. Okey. So, saya nasihatkan dia kalau nak buy, okey, kalau nak follow lah, nak follow H1 ni, kita dah bila H1 ni sebagai time frame 3 tuan-tuan ni candle arah. Okey, ni candle arah. Okey, ni candle arah. Ni nak buat re-entry kan. Okey. Tetapi bila dia dah muncul, dia terkeluar. Dia muncul arah kat sini. Kita dah kena lupakan untuk re-entry sell ni tadi. Okey. Kita akan ambil buy. Tapi kita tak akan ambil buy lah pasal dia di bawah MACD. Jadi muncul lagi satu candle arah kat sini. Okey, muncul candle arah kat sini, kita nak ambil buy. Betul. Arah re-entry, betul. Arah re-entry. Tetapi bila kita nak ambil re-entry, candle ni dia close di luar daripada MA low. Bila luar MA low, dia menjadi candle arah yang baru. Jadi bila buat candle arah yang baru, kita kena lupakan terus setup re-entry buy kita tadi. Muncul sini, kalau ada buy, tutup. Biar dia turun, biar dia naik untuk buat re-entry. Jadi re-entry ini adalah untuk arah yang di sini. Arah di sini, ini re-entry dia. Ini re-entry dia. Jadi apa yang saya share dengan anda, selepas arah berlaku re-entry, tak break. Lepas re-entry, dia resume balik trend arah tadi, dia resume balik tetapi tidak break MA low. MA10. Dia tidak break MA10. Apa cerita tuan-tuan? Tak ada cerita, habis cerita. Selepas re-entry, candle resume trend, tidak break MA low 10. Tak ada cerita dah, habis cerita. Bila dah habis cerita, TP lah kat sini. Tunggulah tengok market nak buat re-entry balik ke, atau tiba-tiba muncul candle arah di sini. Bila muncul candle arah di sini, satu, kita ingatkan ekstrim, tapi dia muncul lagi. So sebab tu dia naik, baru dia kembali kepada kawasan re-entry. Naik, kembali kawasan re-entry. Jadi apa cerita dekat H1 ni? Tengok M15 sebagai time frame 2. Dia bermain di kawasan low BB. Nampak macam nak buat ekstrim. Okey. Standby untuk buy. Re-entry buy. Momentum. Time frame 2 buat ekstrim buy. Standby untuk buy. Buka confirmation. Ada tak confirmation tuan-tuan? Tak ada lagi tuan-tuan. Tak ada. So kalau besok pagi, Isnin nanti pagi, tiba-tiba banyak candle berada di atas EMA, time tu nak buy lah. Pasal dia dah buat full setup yang valid. Full setup yang valid berada di atas EMA 50 setelah ekstrim. Syarat ekstrim ni kena naik dan dia kena turun dulu retest. Dan ni re-entry. Mungkin dia akan naik sampai MA10 ni, atau dia mungkin sampai ekstrim top BB dan baru dia jatuh, manalah kita tahu kan. Tengok daily pun tengah tunggu setup nak jatuh juga tu. Okay. Sebab weekly punya re-entry sell. Okay. Ini cerita H1 lah. Cerita H1 sebagai time frame 3. Okay. Lain semua banyak soalan perkenalan. Salam minta halal. Okay, saya
banyak feedback saya terima ni. Salam perkenalan, terima kasih ilmu, terima kasih share. Okey tuan-tuan, yang mana even kebanyakan selain daripada salam perkenalan, tuan-tuan pun boleh hantar analisa kepada saya juga untuk kita ulang kaji sama-sama. Saya tak ada masalah. Cuma kalau boleh tuan-tuan, analisa tu sebelum entry lah. Jangan tuan-tuan dah entry baru analisa bagi saya. Sebab kalau saya analisa bertentangan dengan tuan-tuan punya entry pun tak cantik juga. Tak cantik juga. Okay. Saya tak nak macam tu. Nanti kan kesian kawan-kawan kita dah entry, tiba-tiba saya kata ini dah salah dah ni kan. Jadi kesian kat dia pula. Jadi kalau nak sebelum entry nak hantar tu, tak apa hantar kat saya cuba tengok. Sebab tu saya suka pakai dia time frame 3 daily sebab saya jarang reply on the spot. Saya jarang reply on the spot. Kalau saya free, saya akan reply on the spot, tak ada masalah. Okay. Kalau saya tak free, saya tak dapat nak reply lah tuan-tuan. Okay. Sebab tu kalau pakai TF3 sebagai daily, cantik, tak ada masalah. Memang saya reply boleh, sempat lagi kita nak ambil entry. Tapi kalau tuan-tuan ambil TF3 tu H1, H4, saya takut tak sempat saja. Saya dapat saya dapat analisa tuan-tuan, saya kata cantik boleh entry, rupanya candle berjalan. Jadi frust menonggeng pula kan. Jadi tapi tak apa. Untuk pembelajaran tak ada masalah. Boleh. Besok tuan-tuan boleh trade sendiri pun. Tuan-tuan akan share ilmu dengan rakan-rakan juga. Okey. Jadi mungkin ini saja kot. So saya cubalah. Sekiranya ada lagi persoalan tuan-tuan di luar sana yang masih lagi ragu-ragu nak saya bantu, insya-Allah saya boleh bantu. Bantu ni bukan apa, sebab saya pun boleh belajar juga. Sebenarnya saya pun masih lagi belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Itulah cukup. Itu saja kan. Jangan segan siru lah, jangan segan siru. Cuma saya minta maaf banyak-banyak kalau saya reply tu lambat. Sebab saya ni jarang pegang phone untuk media-media sosial ni, saya jarang. Okay. So sebab tu saya buka YouTube ni, siapa nak replay dia boleh replay anytime untuk revision balik. So terima kasih tuan-tuan yang support saya. Hopefully episod ni dapat diteruskan lah. Mana selagi saya dapat input soalan daripada tuan-tuan, insya-Allah saya akan share dengan video untuk postmortem. Kita panggil postmortem. Kalau nak analisa, kalau saya ada masa, kita akan buat awal minggu. Kita akan buat awal minggu dan kita akan semak supaya kita boleh track kat mana perjalanan. Tapi perjalanan saya memang ikut daily lah. Saya jarang pegang H4 tu sebagai TF3. Kalau nak ikut saya punya analisa, kita akan pegang daily. Dan along the way, trend tu you boleh manipulate you punya H4 ataupun H1. Okay. Itu saja rasanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga berjaya tuan-tuan.